Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafiz Dolson, dan ini Bicara Naratif. Kembali bersiaran pada malam ini untuk kita membincangkan isu-isu penting berkaitan dengan apa yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Dan pada malam ini kita akan bawakan kepada anda tajuk Keluarga Koperasi Prihatin Terhadap Masyarakat. Ini adalah penting untuk kita bawakan bagaimana peranan koperasi itu sendiri dalam memastikan bahawa rakyat kebanyakan ini dapat menikmati dan juga membeli barang keperluan atau apa juga barangan-barangan harian dengan harga yang berpatutan, dan bagaimana kita ingin memahami koperasi ini dalam mengimbangi keperluan kita semua, dan koperasi ataupun SKM ini untuk mengendali perkara ini dengan cermat supaya benefit ataupun manfaat itu dapat dirasai oleh rakyat secara keseluruhannya. Dan pada malam ini kita berbesar hati untuk memperkenalkan kepada anda Tuan Haji Zazali Harun, Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terlambat untuk saya ucapkan tahniah di atas pelantikan sebagai Pengerusi Eksekutif SKM, dan kita pasti bahawa koperasi mainkan peranan yang penting untuk menyumbang kepada ekonomi negara dalam apa juga program, dan juga yang penting pada malam ini kita bercakap berkenaan dengan keluarga koperasi prihatin terhadap masyarakat itu sendiri. Tapi elok kalau sebelum kita lanjut dan juga terus perbincangan lebih mendalam berkenaan dengan konsep keluarga koperasi ini yang selari dengan konsep keluarga Malaysia juga, mungkin awal ini Tuan Haji kita perkenalkan dulu peranan SKM secara keseluruhannya supaya semua penonton Bicara Naratif pada malam ini memahami tentang peranan SKM dan juga semua koperasi di bawah naungannya. Tuan Haji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Hafiz. Pertamanya saya ucap terima kasih banyaklah kerana beri peluang untuk Suruhanjaya Koperasi Malaysia hadir pada malam ini untuk bicara naratif. Tapi bila soal tentang Suruhanjaya Koperasi Malaysia, apa peranan kita? Kita bila cakap pasal koperasi, kita beringat Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Itu kita punya tagline. Sebab kita punya peranan ialah segi dari dua, dari segi akta kita, akta koperasi, di segi kawal selia dan segi membangunkan gerakan koperasi ini. Di segi kawal selia, kita lah yang agensi yang mendaftarkan koperasi ini, dan kita menyelia dan pastikan koperasi berjalan dengan tadbir urus yang baik dan menjalankan aktiviti dia selari dengan mana undang-undang kecilnya. Dan dari segi pembangunan juga kita jadi macam kita ni orkestra, kita merancang supaya mana hala tuju gerakan koperasi ini. Itu peranan besar Suruhanjaya Koperasi Malaysia lah. Dan balik kepada apa itu koperasi. Koperasi ini adalah satu kumpulan manusia, ya, Cik Hafiz, dia bergabung dari segi modal dia, usaha dia, tenaga dia, dan dia menjalankan satu projek aktiviti ekonomi yang memberi pulangan balik untuk membantu ahli-ahli dia, anggota dia. Jadi kita benda ni kita konsep koperasi ni kita dah didedahkan di sekolah lagi. Kalau di sekolah Cik Hafiz cerita tadi, kedai runcit koperasi sekolah. Jadi kita harapkan pendidikan awal koperasi itu ada di kalangan remaja ni, dan dia akan bawa sebagai bakat anggota apabila mereka dewasa ni nantilah. Itu lebih kurang. Tapi bila bottom line dia, koperasi ini kalau dalam dalam ekonomi Malaysia ni kita anggap sebagai sektor ketiga. Kita ada sektor kerajaan, kita ada sektor swasta, dan kita ada sektor koperasi yang sama-sama membantukan ekonomi negara ini. Tapi bezanya koperasi ini kita bergerak secara berkumpulan, berjemaah. And then tanpa kepentingan diri, tapi bergerak bersama-sama untuk membantu diri sendiri demi kepentingan ummah keseluruhannya. Itulah konsep koperasi yang kita nak terapkan. Ya, betul Tuan Haji. Bila Tuan Haji menyebut penglibatan saya ketika sekolah itu, itulah mulanya saya kenal apa itu angkasa, koperasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan setakat itu saja, tapi peranan SKM itu secara keseluruhannya sangat besar. Dan kita tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun memperkenalkan konsep keluarga Malaysia. Dan hari ini keluarga koperasi dan konsep keluarga itu sifatnya sangat besar, menyeluruh, dan juga membantu sama lain. Dan kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, berharap supaya koperasi ini dapat menjadi satu, orang kata, penyeimbang ataupun dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan barang dan keperluan dengan harga yang patutan. Kita tahu Tuan Haji, ketika ini peningkatan harga barang sukar dikawal dan juga banyak pelan yang dilakukan, dan kita ingin melihat terus kepada peranan SKM untuk menangani perkara ini dengan cermat selari dengan hasrat Yang Berhormat Perdana Menteri, khususnya dalam konsep keluarga Malaysia itu, dan juga barangan keperluan yang sememangnya menjadi perkara perlu untuk dimiliki oleh setiap rakyat, Tuan Haji. Sebenarnya itu yang konsep koperasi sebenarnya. Dia menyelesaikan masalah harian, masalah hidup. Bila kita hidup, kos sehari hidup.
keperluan harian ahli-ahli itu. Kan? Bagaimana mereka nak menyelesaikan masalah ini secara berkumpulan, yang saya sebutkan tadi. Kalau segi perangkaan, kita dah ada 14,600 lebih buah koperasi. Keanggotaan kita ada dalam 7 juta. Turnover aset kita gerakan koperasi ada 150 bilion. Dengan turnover last year dekat 43 bilion. Jadi memang kalau gerakan koperasi ini berperanan seperti sepatutnya, jadi isu-isu kenaikan harga barang, kawalan harga barang, kita boleh mengatasinya. Sebab secara berkumpulan, dengan kita mengendalikan ni, dengan rantaian kedai koperasi ada lebih kurang 3,000 buah outlet yang menjalankan. Kita konsep bulk purchase, kita secara berkumpulan kita mengeluarkan barang, kita edarkan barang kepada ahli-ahli kita. Dari segi kawalan harga itu kita boleh kuat, kan. Dan dari segi aktiviti koperasi itu juga, kita dah ada aktiviti pinjaman, kita ada aktiviti pertanian, peladangan. Jadi kalau yang ternak ikan ada, yang ternak ayam ada, yang tanam sayur, koperasi tanam sayur pun ada, kan. Yang di tengah bandar pun ada tanam sayur, kebun iti, kan. Salah satu contoh yang mana-mana tanah terbiar dibuat. Jadi kalau koperasi itu boleh menjalankan aktiviti ni secara bersama, and then jadi bila penawaran itu mencukupi, kita dapat mengawal harga barang. Dan satu lagi konsep koperasi ini, sebab kita mengeluarkan untuk diri kita, kan. Kita mengeluarkan diri kita. Adakah kita patut mengenakan harga yang tinggi sebab aktiviti itu kita punya? Jadi tak boleh. Jadi melanggar tak betul dengan konsep prinsip koperasi ini. Sebab kita tuan punya koperasi, kita mengeluarkan barangan itu, ataupun kita ada kedai koperasi, itulah kedai kita. Jadi kita tidak akan menjual mahal pada diri kita. Kita mesti menjual harga yang berpatutan supaya kita mampu. Tapi isu dia ialah gerakan koperasi ini, macam mana kita nak satukan semua koperasi ini. Itu cabaran. Bergerak di bawah satu payung dan satu idea, satu yang kita boleh bergerak bersama. Perlu ada kepimpinan, perlu ada satu program. Jadi insya-Allah di bawah SKM ni kita dah kita ada program yang kita menubuhkan federasi-federasi ikut kelompok-kelompok aktiviti utama dia. Jadi bawah Borong Runcit ni kita dah ada federasi dia. Dan federasi ini akan menghubungkan koperasi-koperasi yang ada kedai-kedai runcit, Borong Runcit ni bersama. Jadi mereka ni boleh, bila dah ramai ni nanti, boleh memikirkan bagaimana nak dapatkan barang yang murah dan diedarkan dengan harga yang murah, kos pengangkutan dan sebagainya. Bila Encik Hafiz, bila cakap soal koperasi ni, bila kata kerjasama ni, dia ada beberapa agensi lah, badan pertubuhan yang sama bergerak membantu koperasi ni. Selain daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, kita ada yang memberi pendidikan tentang kursus dan sebagainya, IKMA, Institut Koperasi Malaysia. IKMA. Jadi mana-mana lembaga koperasi, ahli-ahli koperasi, bila kita hantar di sana, dia mengajar tentang tadbir urus yang baik. Dan bila cakap dia kata juga, kita ada angkasa. Bila orang pinjam-pinjam ni, dia selalu potong gaji angkasa, kan. Angkasa ni satu badan apex yang kita iktiraf, yang mewakili gerakan koperasi Malaysia. Jadi insya-Allah bawah federasi nanti ikut kelompok-kelompok sektor-sektor mereka ni, koperasi federasi ni ada 6 dah kita dah tubuhkan dalam bulan April tahun ni. Sebagai mereka bergabung di bawah kelompok masing-masing ni, dan mereka ni akan duduk di bawah payung angkasa lah. Angkasa akan sebagai badan impact. Jadi insya-Allah kalau ada badan induk dengan kelompok-kelompok yang membincangkan yang fokus pada sektor-sektor tertentu, dengan adanya kerjasama ni, kita akan lebih kuat. Kita akan kuat maknanya dari segi permintaan, dari segi penawaran, dari segi kumpul modal. Dan duit akan bersekitar di kalangan kita akan koperasi, insya-Allah. Jadi yang amat berhormat Perdana Menteri, dia berharapkan koperasi mainkan peranan dalam mengawal harga barang ni. InsyaAllah kita pun dah dalam kerjasama antara Angkasa, IKM, IKMA ni tengah merangka program-program ini. Dan itu saya nampaklah kita tak boleh bergerak
koperasi ini tidak boleh bergerak seorang-seorang, tidak boleh bergerak solo. Agensi juga kena bergabung bincangkan benda ni, dan rakan koperasi juga kena bersatu supaya kita jadi kuat. Macam batang penyapu lah, kalau kita satu senang dipatah, kalau kita genggam kuat, insyaAllah mana-mana akan ikut cakap kita dan kita boleh mengawal keadaan. Jadi itu harapan kita lah akan jadi macam tu. Ya, selari dengan apa yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan sehari selebar benang lama-lama menjadi kain, itu antara ucapan yang menjadi ingatan kita ketika mana merasmikan konsep keluarga Malaysia itu. Dan Tuan Haji ada menyebut berkenaan dengan pemborong dan juga peruncitan. Ada Tuan Haji menyebut berkenaan dengan pengedaran barang, keperluan dan sebagainya. Mungkin kita ingin lihat lebih jauh, lebih dalam berkenaan dengan peranan pemborong dan juga peruncitan ini dalam memastikan sektor ini dapat membantu mengurangkan beban. Selain daripada pengedaran barang-barang puan-puan, apa lagi formula lain yang dijadikan oleh pemborong dan peruncitan ini? Dan kita tahu bahawa Medac di bawah pimpinan Yang Berhormat Menteri Tan Sri Nur Omar juga mengenengahkan hashtag bangsa usahawan ini. Bukan satu konsep yang kecil, tapi menjurus kepada mewujudkan lebih banyak usahawan yang terkait dengan koperasi itu sendiri. Ya. Bila bercakap tentang usahawan ni, koperasi ni juga adalah usahawan. Cuma bezanya kalau syarikat tu mungkin sekelompok 2-3 orang. Syarikat partner kan, ataupun usahawan itu individu. Tapi koperasi ini dia secara berkumpulan kan. Dan di bawah pindaan akta baru kita ni 20 orang pun dah boleh tubuh koperasi ini. Kalau dia ada kemahiran tertentu profesional, dalam 5 orang pun dah boleh tubuh koperasi kan. Jadi bila ada, jadi sebagai usahawan, jadi memang dalam nak meningkatkan aktiviti, nak beri pulangan balik kepada ahli-ahli dia buat aktiviti ekonomi, ekonomi macam dia tadi lah. Jadi bila balik kepada bagaimana peranan koperasi borong runcit ni untuk meningkatkan. Jadi bila kita tahu kadang-kadang kita dalam program ada 28 buah koperasi lah yang kita dah upgrade jadi pusat pengedaran tempat ikut beberapa kawasan. Jadi peranan koperasi yang kita angkat sebagai borong runcit ni akan beli bulk purchase sebagai ni, dan dia akan koperasi-koperasi di kecil-kecil di keliling kawasan itu akan order barang dengan koperasi yang kita lantik sebagai pemborongan ni nanti. Jadi dan di peringkat federasi ni kata nanti dia akan kumpulkan order-order, pesanan-pesanan daripada semua DC-DC yang kita dah lantik itulah. Jadi kita mengharapkan pembelian secara pukal ni akan mengurangkan. Yang kedua ialah dari segi teknologi. Sekarang ni kita kena beralih dah, zaman nombor baru ni kena beralih pada teknologi, digitalisasi. Jadi kita harapkan borong runcit ni akan arah ke itu. Pos sistem pos dia, sistem order dia dan sebagainya. Dari segi jualannya, dari segi pengedarannya kena dah pakai IT ni. Jadi kita harapkan bila dah kumpulkan ramai ni, kita develop satu sistem semua boleh pakai. Dan ke arah ini kita nak puji juga Angkasa lah. Angkasa pun dia ada BA100, dia ada sistem yang ahli-ahli koperasi boleh beli secara online kan. Jadi cuma yang sekarang ni kita nampak ialah perlu digemblingkan semua gerakan koperasi menggunakan sistem yang itulah. Itu pun arahan menteri kita Tan Sri Nur mengatakan bahawa nanti kedai-kedai koperasi ini kita standardizekan di bawah satu logo Koopmat. Jadi kalau ada 2,500 kedai koperasi Koopmat, kita nampak kuatlah kita punya rangkaian tu, lebih teratur dan efisien. Dan ketiga ialah kita akan bimbing kedai-kedai koperasi ini tabir urus yang baik dari segi accounting, dari segi cara menguruskan barang, jualan dan sebagainya. Dan kita juga ada program di bawah kementerian, kita upgradekan SKU. Koperasi ini ada produk-produk dia, lebih kurang dalam 1,000 lebih SKU yang ada kan. Tapi kadang-kadang barang koperasi ini dia tak cantik. Kan? Cantik merujuk kepada dia segi packaging dia dan sebagainya. So kita kena upgradekan dia punya SKU ni. Itu pun ada peruntukan kita untuk cantikkan dia punya ni dengan kita kerjasama dengan Siri dan sebagainya lah. Supaya dia cantik dan dia boleh marketable kan, boleh dipasarkan dan boleh letak di supermarket.
Dan KRI itu bila sebut tentang pendigitalan ni pun juga, kita pun dah sampai masanya kita dah minta produk koperasi ni masuk dalam platform digital ni. Dalam talian? Dalam talian. Jadi bila talian ni dia tak ada boundary, dia boleh sampai ke luar negara. Kan, akses pasaran dan sebagainya. Jadi ini benda-benda yang kita telah lakukan. Diharapkan dengan adanya ramuan-ramuan ini, and then saya kena sebut juga, kita ada Bank Rakyat. Kita ada Bank Pertama Malaysia. Itu menyediakan peruntukan pinjaman. Pinjaman mudah untuk koperasi. Dan juga SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia juga di bawah tabung modal persaingan sehingga 10 juta. Kita ada sediakan pinjaman. Selain daripada grant lah. Yang biasanya grant untuk upgrade kedai ni, kita bagi grant. Untuk upgradekan kedai-kedai ni supaya cantik dan membantu ahli-ahli. Jadi benda-benda yang macam ni, ramuan ni kalau kita susun betul, jadi saya yakin bahawa gerakan koperasi ni main peranan dalam yang Cik Hafiz cakap tadi lah, mengawal harga barang, memberi servis barangan dan perkhidmatan dengan baik kepada ahli-ahli dia. Bottom line dia tu je lah, memberi perkhidmatan barangan, perkhidmatan yang baik, yang berpatutan kepada ahli-ahlinya. Itu belum cerita pasal dividen, pasal rebate dan sebagainya, konsep koperasi ni kan. Apa yang dikongsikan Tuan Haji, saya pasti bahawa kalau kita melihat, saya sebagai orang yang mungkin baru mengetahui secara jelasnya berkenaan dengan SKM ini, saya melihat bahawa SKM dan juga MIDEC misalnya sebagai induknya memudahkan urusan koperasi itu untuk memastikan bahawa ianya selari dengan konsep digitalisasi yang berlaku. Saya menarik dengan penambahbaikan yang dibuatkan oleh SKM khususnya kepada produk-produk yang perlu dipasarkan yang lebih luas itu sendiri. Dan tadi Tuan Haji dia menyebut berkenaan dengan Federasi Koperasi. Kita melihat bahawa ini satu terma baru yang menjadikan satu nilai tambah kepada koperasi untuk memastikan bahawa dapat menyumbang lebih baik kepada ekonomi negara. Itu kita akan tangani selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Bertemu kembali dalam Bicara Naratif, masih lagi bersama saya Hafiz Dawson dalam Bicara Naratif, dan saya bersama dengan Tuan Haji Zazali Harun, Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, bagi kita membincangkan berkenaan dengan keluarga koperasi prihatin terhadap masyarakat. Banyak sudah kita bincangkan berkenaan dengan peranan SKM itu sendiri dan juga melihat kepada koperasi-koperasi di bawahnya dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan barangan dan keperluan dalam harga yang berpatutan, walaupun ketika ini kita dilandai ataupun dilanda satu fenomena kenaikan harga barang yang tidak terkawal ketika ini. Namun SKM mempunyai peranan yang penting dalam mengurus dengan cermat tentang harga barang itu sendiri. Dan kalau kita boleh kembali kepada Tuan Haji Zazali sendiri, tadi Tuan Haji ada menyebut berkenaan dengan Federasi Koperasi. Itu satu terma yang baru dikemas di bawah akta baru, di bawah akta koperasi, dan pastinya ianya memberi satu nilai tambah kepada SKM dan juga koperasi yang lainnya dalam meningkatkan kecekapan, tabik urus yang baik dan sebagainya dikongsikan Tuan Haji tadi. Mungkin ada nilai tambah lain yang kita tidak terlihat, yang mungkin SKM boleh kongsikan dengan kita, Tuan Haji. Sebenarnya kalau sebut pasal federasi ni, dia tak ada benda yang baru, sebab dia dah ada prinsip koperasi ni. Dia koperasi ni dia ada prinsip dia. Antaranya dia keanggotaan sukarela, kawalan secara demokratik kan. Itu sebab tadi Cik Hafiz kata orang tu dia jadi lembaga kan. Sebab dia dipilih kan. Dia dipilih, dia percaya. Kadang itu masalah, kadang orang muda tak boleh nak masuk. Okey. Tapi salah satu ialah kerjasama antara koperasi kan. Kerjasama ni itu yang masih yang kita perlu tekankan supaya gerakan koperasi ini perlu bekerjasama supaya jadi kuat. Jadi itu kita mengutarakan perlunya ada federasi ini. Jadi kita dah tubuhkan ada 6 lebih kurang, dan mungkin segi pemborongan penciptaan, pertanian, peladangan, segi perkhidmatan kewangan, kursi kredit ni pun kita kumpulkan juga. Kita cadang macam tu, dan wanita pun kita akan kumpulkan. Dan bila konsep itulah, bila dia ramai, dia berkumpul. Jadi di segi kumpulan modal besar, di segi idea dia banyak, dan di segi purchasing power kan, economic scale dia, kuasa tawar-menawar dia tinggi, and then dia di segi kadang koperasi ni banyak aset. Dia boleh mobilisekan dia punya duit sesama dia untuk membangunkan satu projek yang bersama. Dan satu lagi, kadang ada koperasi yang punya tanah-tanah yang terbiar dan sebagainya, yang kita boleh usahakan untuk pertanian dan peladangan. Jadi bila ada gabungan yang macam ini, kita mengharapkan supaya berkelompok, bekerjasama antara koperasi ini, akan banyak benda yang kita boleh atasi, sebab kekuatan tu ada kan. Dan yang paling penting ialah bila ada kerjasama ni, isu perpaduan, isu kesejahteraan,
Jadi konsep koperasi itu pula dia membantu yang susah, dia bawa sekali yang susah naik sama-sama senang kan. Jadi bila kita wawasan kemakmuran bersama tu sebenarnya konsep koperasi itu sangat relevan. Kemakmuran bersama. Tu sebab dalam koperasi dia ada bila bergantung kepada keuntungan koperasi dia bagi dividen. Itu sebab dalam koperasi ni isu koperasi Malaysia ni satu-satu sebut ialah dia bila dah tambah saham 100 itulah 100 dia tak tambah-tambah lagi kan. Jadi sebenarnya modal daripada kita berjalankan aktiviti dalam koperasi ini datang daripada ahli. Sebab koperasi ini ahli punya. Jadi kena tambah saham supaya aktiviti boleh dijalankan. Jangan tambah sekejap tak tambah-tambah lagi. Tapi kita kena bagi penerangan kepada ahli-ahli kita ni sebab bila dia tambah saham dalam koperasi ini apa keuntungan dia? Pertama, dia dapat faedah daripada aktiviti yang dijalankan. Kita ambil contoh. Kawasan Fedah. Abi kata kawasan Fedah kan. Lalu mak ayah kuat kan. Kawasan Fedah. Dulu bila dia buka tanah, nak beli barang jauh keluar. Kan? Nak jauh keluar. Jadi dia buat kedai runcit. Gabung, buat kedai koperasi. Banyak kedai-kedai koperasi berjaya di Fedah. Lepas tu dah mampu beli kereta pula. Nampaklah hasilnya. Tak ada stesen minyak. Buat stesen minyak. Banyak koperasi yang ada stesen minyak di Fedah-Fedah. Lepas tu pula pengangkutan. Projek Fedah bagi untuk bantu kepada ahli-ahli. Pada peneroka. Bagi projek jalan. Projek potong buah, angkut buah. Bagi pada koperasi buat. Jadi keuntungan tu dapat balik kepada ahli-ahli peneroka ni kan. Itu satu contoh di Fedah bagaimana koperasi ini berjaya. Di luar bandar pun sekarang kita tengah usaha nak menggalakkan rumah pangsa tubuh kedai-kedai koperasi juga. Ini pun salah satu inisiatif dengan Kementerian Wilayah kan. Kita minta bahawa rumah pangsa tu ada kedai-kedai koperasi yang kedai itu dipunyai oleh penduduk dalam blok rumah pangsa tu. Jadi itu saya cakap tadi lah konsep dia. Kalau kedai ini kita punya, adakah kita nak cas tinggi dengan kita? Tidak kan? Lepas tu kalau tak cukup kita tambah modal untuk besarkan kedai kita. Jadi konsep ni lah yang sebenarnya akan menjayakan gerakan koperasi itu untuk menangani kos sara hidup ni kan. Jadi insyaAllah kalau balik pada soalan tadi apa lagi tu dia? Nilai tambah tadi. Nilai tambah. Itu nilai tambah tadi yang macam sebutlah tadi. Bila sebut pasal federasi tadi, bukan benda yang baru. Benda yang kita nak dia bergerak secara bersama-sama. Jadi dan tapi kalau ciri yang berjaya, mana-mana organisasi pun tak ambil urus yang baik. Betul. Good. Kan? Dan Lembaga ni dia buat polisi, dia ada pula pasukan pengurusan yang baik, yang menguruskan dan dia menggunakan teknologi yang semasa lah. Orang dah pakai IT dah, buat akaun dan sebagainya, masih lagi buat buku kira-kira dan sebagainya. Dia lambat dan sebagainya. Yang ketiga pula dia mesti dalam koperasi ni kita ada pasukan juru audit dalam yang baik. Kena ada. Bila ada juru audit dalam yang baik, dia akan jadi check balance mana-mana yang tak betul tu. Jadi ahli-ahli tak boleh tengok apa ni buku koperasi ni. Jadi dia mengharapkan laporan daripada juru audit dalam. Juru audit dalam ni akan lapor dalam mesyuarat agung. Penting mesyuarat agung dalam koperasi ni. Mesyuarat agung. Kan? Ada orang tu dia hadir mesyuarat agung je. Lepas tu dia tak tahu apa benda. Kan? Jadi mesyuarat agung nak dapatkan dividen. Tak boleh dalam mesyuarat agung kena mainkan peranan. Baca buku akaun koperasi tu, untung tak untung. Ada hala tuju dia betul ke tak betul, perlu dibuat pembaikan dan sebagainya. Itu peranan ahli bersuara dalam mesyuarat agung. Kalau lembaga tu yang tak betul tu gugur kan, lantik yang baru. Jadi kalau bila you berkata Cik Hafiz tanya tadi apa nilai tambah, saya lebih suka kepada lihat perjalanan koperasi itu pentingnya. Kalau dia mengikut aturan dan sebagainya, insya-Allah akan. Tuan Haji seakan-akan mengimbau kenangan saya ketika terlibat dalam AGM koperasi sekolah misalnya. Itu serendah peringkat itu sendiri. Baik, kita akan berehat sekali lagi. Selepas ini kita akan bincang lebih banyak lagi berkenaan dengan SKM dan juga dalam membantu rakyat Malaysia. Kita kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Baik, masih bersama dengan Tuan Haji Zazali Harun, Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia dalam Bicara Naratif pada malam ini berkenaan dengan keluarga koperasi prihatin terhadap masyarakat. Sudah jelas kita melihat bagaimana peranan SKM itu sendiri. Dan Tuan Haji, kalau boleh saya teruskan, saya difahamkan tahun depan sambutan ke 100 tahun. Saya tak pasti jubli apa yang perlu kita sebut untuk sambutan ke 100 tahun ini. Kan? Kalau 50 tahun jubli emas, 100 tahun tak pasti jubli apa. Kita akan rujuk nanti. Tapi dari tahun 1922
sehingga pada tahun depan 2022 100 tahun, satu tempoh yang panjang untuk koperasi itu sendiri. Yalah, bila 100 tahun jadi dia menunjukkan bahawa gerakan koperasi di Malaysia ni sangat relevan lah. Dia memang dalam sistem ekonomi kita ni bahawa gerakan koperasi boleh mainkan peranan. Kalau sejarah penubuhan koperasi tahun 1922 tu, bagaimana wujud koperasi itu, dia nak menghapuskan orang tengah. Masa dulu sistem penanam padi ni ada padi kunca lah, apa kena bayar pada orang tengah nak pinjam duit, lepas tu belenggu dengan hutang kan. Jadi apabila kita masa tu diintroducekan koperasi ni, jadi ahli-ahli seri manage duit yang ada tu, jadi dia boleh kumpul duit dan boleh menggunakan pinjaman sesama mereka untuk menguruskan cara hidup. Dan itu dah bermulanya gerakan koperasi itu. Maknanya daripada aktiviti pinjaman, sekarang dia dah bergerak pada aktiviti pertanian, peladangan, kedai runcit, pengguna, perumahan pun ada tu. Kalau you tengok taman perumahan koperasi, macam-macam ada kan, taman koperasi Kupek lah sebagainya, memang ada. Dia boleh berbagai aktiviti dijalankan oleh gerakan koperasi. Jadi dia punya perkembangan tu, kita pun Suruhanjaya dulu Jabatan Pemenang Koperasi juga kan, dipanggil Jabatan Pendidikan Kerajaan, lepas tu kita tukar 2018 jadi Suruhanjaya Koperasi. Kita ada lembaga kita lah menguruskan. Jadi dinamik perubahan ni, akta pun dah 2 kali pindah dan sebagainya. Jadi daripada 100 tahun tu menunjukkan bahawa gerakan koperasi ini sangat relevan untuk membantu rakyat negara ini. Dia satu cara alternatif bagaimana perkhidmatan barangan yang mudah, murah, cepat dan berkualiti yang boleh didapatkan oleh orang ramai melalui cara berkooperasi sesama mereka. Jadi untuk Hafiz sebut 100 tahun depan ni memang di bawah Kementerian Usahawan dan Koperasi, di bawah POSCAP pun dah bersetuju. Tahun depan kita akan awal Januari, 25 Januari dah start akan, insya-Allah kita akan melancarkan tahun menyambut 100 tahun gerakan koperasi di negara inilah. Dan sebenarnya kalau di dunia ni dia minggu pertama Julai itu sebagai Hari Koperasi Dunia kan, di bawah ni. Dan kita juga akan menyambut bulan koperasi bulan Julai, dan insya-Allah Hari Koperasi Negara kembali kita. Cik Afi kata tadi dah lama tak ada kan. Bulan 19 saya ingat yang last kita buat 18 19 belum kita terkurung. Terkurung. Sekarang ni kita akan wujudkan. Jadi dengan adanya Hari Koperasi Negara tu, dengan adanya bulan koperasi itu, ini banyak tujuan. Supaya kita nak mengingatkan apa peranan koperasi ini membantu masyarakat, apa tu konsep koperasi dunia. Kita nak jadi contoh di negara Eropah, negara Jepun, negara maju, bagaimana gerakan koperasi dia menyumbang untuk membantu rakyat dia kan. Dan menyumbang kepada hampir 30% daripada keluar negara kasar. Kita ni masih dalam 3-4% lagi lah. Masih rendah dia punya in term of menyumbang kepada sektor ekonomi kan. Tapi tak apa. Jadi bila kita ada sambutan Hari Koperasi ini, kita menggalakkan orang untuk berkoperasi, kita nak fahamkan konsep koperasi ini. Dan kita pada hari bulan tu nanti insya-Allah kita akan adakan promosi jualan, karnival, supaya orang tahu apa tu koperasi dan apa yang koperasi boleh bagi kepada masyarakat konsep ni. Dan kita akan anugerah juga koperasi terbaik, kooperator terbaik pada masa itulah. Jadi diharapkan dengan sambutan ni nak mengingatkan bahawa peranan koperasi itu ada. Memang terbukti, dunia pun dah buktikan bahawa konsep koperasi itu sangat mulia lah. Dia tidak bercanggah dengan mana-mana agama pun kan. Dia konsep kerjasama, tolong-menolong, membantu antara sama kita dan menjalankan aktiviti ekonomi yang boleh memberi kepulangan balik kepada kita, dan kita takbirkan secara bersama. Tapi bila sebut tadi, Cik Abi ada kata apa isu sekarang gerakan koperasi ni, kadang ialah dia dah besar dan ni pula ada pula pergeseran di kalangan lembaga dan sebagainya kan. Jadi itu perkara biasa. Tapi ialah patutnya bila kita sebut kesejahteraan tadi kan, bila gerakan koperasi dapat memberi pulangan baik kepada ahli-ahli, mana segi teori ni semua orang gembira, sejahtera, benefit for all. Benefit for all. Jadi bila semua gembira, aman dunia ni, aman negara kita ni. Sebab you nak ada masalah apa,
dengan harga kos barang yang murah, dengan perkhidmatan yang disediakan oleh koperasi masing-masing, kita dapat. Sebab konsep koperasi ni sepatutnya dia boleh bantu ahli sebab dia faham siapa ahli dia. Itu konsep yang sebenar. Bila dia faham ahli dia, kalau pergi ke bank sepatutnya nak minjam payah. Kan banyak borang dia tak, pasal bank kita tak kenal kita siapa. Nak bagi pinjam, betul tak? Banyak soalan kena bagi sebarang. Tapi kalau koperasi Kenal satu sama lain. dah kenal sama lain. Pasal tu ahli dia, dia tahu dia ni okey, terus berapa. Tak payah banyak soal. Jadi sebenarnya harapan saya nak ke arah itulah. Kita gerakan koperasi di negara kita ni betul-betul membantu ahli-ahli dia ke arah itu. InsyaAllah. Saya nampak dari apa yang dikongsikan oleh Tuan Haji, passion Tuan Haji terhadap koperasi itu sendiri. Dan kita sudah bercakap tentang 100 tahun depan. Tapi kita tak nak lihat 100 tahun hari ini. Kita ingin lihat 100 tahun akan datang. Dan penting untuk kita kaitkan dengan relevannya koperasi ini. Dan Tuan Haji ada sebut berkenaan dengan proses digitalisasi yang sedang pun berlangsung. Dan juga produk-produk koperasi itu juga perlu ditambah baik. Dan juga ini cabaran yang menggunung juga untuk koperasi dan juga di bawah Tuan Haji sendiri untuk mengekalkan relevannya koperasi. Walaupun kita nampak hari ini masih lagi relevan, kita perlu melihat jauh ke hadapan. Kita menuju kepada wawasan kemakmuran bersama 2030. Mungkin ada lagi 8-9 tahun lagi mungkin cabaran lain untuk kita kekalkan koperasi ini sebagai satu perkara yang sangat relevan untuk masa yang akan datang. Cabaran gerakan koperasi ni ialah pertamanya mungkin bagi saya lah dah lama dalam membangun koperasi. Sejak habis belajar universiti tu terus masuk Suruhanjaya Jabatan Menang Koperasi ni. So pengalaman yang ada ni saya nampak. Yang pertamanya kita nak koperasi ni tumbuh biar genuine tu. Maknanya ahli-ahli tu dia tumbuh sebab dia ada masalah bersama. Dan kita kata kita perlu berkumpul nak menyelesaikan masalah itu. Okey. Kalau ada kekuatan itu, insya-Allah. Jadi di segi kumpulan modal, di segi passion dia nak menguruskan, mula-mula susahlah. Kan sebab dengan kekurangan modal, dengan nak menyatukan idea di kalangan koperasi ini kan, dia berbagai orang. Lain kalau you persendirian kan, you seorang you bangun tidur you buat. Ini you bangun tidur, you ada idea, you kena panggil board meeting lembaga untuk bincang, nak convincekan semua ni. Kan, dan bawa dalam mesyuarat agung pula. Jadi benda-benda tu kalau dia faham apa sebenarnya koperasi itu bergerak, tapi dia betul ada orang cakap kalau nak bergerak kuat koperasi ini dia slow tapi dia mantap. Kan dia lama-lama dia akan jadi besar. Kita dah lihat macam mana bank rakyat sebenarnya, dia mula daripada beberapa koperasi gabung dia besar. Bank pertama Malaysia sekarang yang dah baru nak nampak kalau you tengok CBP tu pun dah gerak. Koperasi tentera juga dah besar, koperasi FEDA, koperasi serbaguna FEDA dan sebagainya, antara yang saya sebutlah. Kalau tak sebut ramai kan banyak koperasi marah pula kan. Polisi security tak sebut ramai, banyak koperasi guru-guru yang sasaran dia guru-guru kan. Kalau you lihat sekarang berbanyak aset-aset koperasi di tengah bandar. Banyak kan? Kita tengok koperasi guru, Wisma kan. Sebab kadang-kadang bila kita sebut sorang-sorang kita cara begini tak mampu nak buat. Kita tak mampu nak beli aset di tengah bandar. Tapi secara berkumpulan ni kita mampu beli aset di tengah bandar tu kan. Cara pengumpulan modal bersama. Jadi saya nampak untuk akan datang 100 tahun akan datang, bila konsep koperasi ini difahami dengan betul, dijelas dan semangat bekerjasama tu kuat, insya-Allah benda ni gerakan koperasi akan lebih mantap. Kan? Yang keduanya kena beralih kepada itu sebab kita kerajaan telah mencadangkan Transcom kalau saya sebut tadi, saya sebut pelan transformasi gerakan koperasi untuk melihat supaya gerakan koperasi lebih dinamik. Akan datang. Jadi tadi Afiq kata banyak koperasi ini orang tua kan. Itu satu cabaran juga Tuan Haji. Jadi orang muda yang kurang faham tentang koperasi. Kurang faham. Jadi kita nak tarik orang muda ni involve dalam gerakan koperasi di segi pengurusan dan sebagainya. Betul lah demokrasi dalam pemilihan koperasi itu dia demokratik kan. Tapi kalau dalam isu kalau ada anak muda yang idea yang bagus, dia boleh duduk dalam kepimpinan tu. Dan kita pun juga mengalakkan di kalangan anak muda itu sendiri dari segi mahasiswa tubuh koperasi ini. Saya ambil contoh lah yang mahasiswa. Cik Habib mana daripada UiTM? Saya USM. USM pun bagus koperasi dia. UiTM dia ada apa ni?
kedai-kedai kopi yang moden ni. Untuk anak muda dia suka yang moden ni kan. Jadi idea macam tu, jadi dia menggalakkan anak muda ni berkumpul secara bersama tubuhkan aktiviti bisnes. Jadi ke arah akan datang juga kita nak mendatangkan supaya kerajaan tak boleh menyediakan banyak pekerjaan. Betul. Kan, ruang pekerjaan sempit, terhad. Jadi kalau anak muda ni berkumpul bersama berkomunikasi, dia boleh mewujudkan pendapatan. Dia sama mereka dia boleh wujudkan peluang pekerjaan dan sebagainya. Bila kerja kerana persepsi ni dalam koperasi ni, bila kita kerja kita tak boleh dapat pendapatan. Dia lebih macam pertubuhan sukarela. Salah, tak betul. Sebab dalam koperasi kita boleh bekerja, kita boleh dapat pendapatan daripada apa macam mana kita bekerja di syarikat lah. And then kalau jadi lembaga dia tambah ekstra lagi pula, dia ada elon-elon yang duduk dalam bulanan dan sebagainya. Sebab kalau jadi lembaga ni dia tak full time dalam koperasi kan, dia dah ada kerja lain, dia dah dapat. And then on top of that, bila koperasi untung kan, dia bagi dividen, declare sama-sama mereka dalam surat agung. Rekod saya ni menguruskan dividen lebih 10%. Itu memang kuasa dibagi pada SKM untuk luruskan. Bawah 10% memang banyak. Bawah setakat 6-7 ni persen dividen memang banyak koperasi bagi saja je. Kalau Bank Rakyat tu berapa? 16. Saya pun dah lupa dah. Lebih 10% kita tak urusan kita. Banyak koperasi boleh bagi sampai 20% lebih sebab kita pula bila dah menguruskan, kita tengok duit dia banyak, untung dia besar. Dia nak bagi balik pulangan pada ahli kita bagi. Itu cantiknya koperasi ni. Dan satu lagi, koperasi ni bila dia boleh bagi rebate kepada ahli-ahli dia kan, langanan, potongan langanan dan sebagainya. Jadi bila Hafiz sebut apa kita nak 100 tahun, belum sebut teknologi lagi Cik Hafiz kita kerajaan koperasi kena bagi kepada teknologi. Saya punya harapan saya lah 100 tahun ni, 1 tahun yang akan datang akan koperasi kita akan lebih mantap dari segi mengeratkan kerjasama antara ahli-ahli dia dan menguatkan purchasing power, kuasa membeli di kalangan ahli-ahli dengan koperasi itu sendiri. Jadi dia beri pulangan balik kepada ahli-ahli dia dengan kos yang rendah. Ahli-ahli dia akan dapat faedah daripada penyertaan mereka dalam koperasi. Jadi untuk itu pun, dalam keadaan itu pun, dalam Transcom pun sebut kita akan lihat mana-mana perundangan kita yang mengongkong, yang tak sesuai dengan zaman. Sekarang ni zaman teknologi dah. Mungkin sekarang tak perlu tanda tangan. Mungkin dia perlukan gambar aja sebagai untuk bukti dan sebagainya. Jadi digitalisasi. Digitalisasi. Kan semua dah pakai handphone, dah tengok kan. Jadi akta kita pun kita akan pindah ke arah jam tu lah. Yang ke arah yang memudahkan supaya selari kita jangan ketinggalan. Jadi orang lain syarikat besar dah, kita duduk style lama pun tak boleh juga. Jadi insyaAllah ke 100 tahun kita nampak macam tu lah. Dan kalau 100 tahun sebelum ni kita masih kekal 100 tahun, dan 100 tahun akan datang saya yakin akan koperasi akan lebih mantap lagi lah. Tuan Haji, mungkin secara ringkas kalau Tuan Haji boleh kongsikan Transcom itu sendiri dari segi rangka waktunya. Mungkin ada beberapa fasa yang perlu ditekankan untuk kita capaikan transformasi yang dimaksudkan itu. Yalah, dia ada 3 fasa atas saya. Dia ada beberapa fasa. Jadi peringkat awal ni dia ada beberapa tujuan yang kita dah kena pasti, dia ada beberapa KPI yang kita dah tetapkan. Dan untuk nak memastikan benda itu tercapai, kita dah letakkan set KPI yang sepatutnya lah, yang macam yang saya boleh sebut. Kita punya turnover nanti, kita akan pasti tahun 2025 ni kita dapat dalam 60 bilion. Kita sasarkan sekarang dalam 40 lebih kan. Dari segi perundangan, dari segi hala tuju kita lebih jelas, dan pelibatan anak-anak muda dalam gerakan koperasi ini akan bertambah. Itu yang kita dah letakkan di bawah Transcom tu. Dia ada beberapa pasal lah yang kita dah letakkan, dan untuk nak memastikan benda tu kita dah wujudkan pejabat TMO, Transformation Management Office, untuk lihat benda ni. Jadi itu sebagai kita punya panduan lah, sebagai kita punya ahli tuju kita dalam Transcom ni kita sebut. Jadi mana-mana perancangan pun perlu ada satu panduan kan, garis panduan, garis perancangan. Jadi Transcom tu buat pasal ini yang jadi kita punya garis panduan lah, arah mana kita nak pergi. Satu penerangan yang cukup baik berkenaan dengan Transcom itu sendiri. Dan selepas ini kita difahamkan juga koperasi juga
turun ke padang untuk bantu masa banjir. Ini salah satu lagi yang dimaksudkan oleh Tuan Haji berkenaan dengan giving back to community, memberi balik kepada komuniti, apatah lagi ahli-ahli koperasi yang mungkin terjejas akibat banjir itu sendiri. Namun kita akan berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif, menghampiri ke penghujung rancangan. Tuan Haji, kita faham tadi kita pun melihat kepada perkembangan Dewan Negara Yang Berhormat Timbalan Menteri ada menyebut berkenaan dengan tabung kecemasan. Ini saya ingin kaitkan kerana ini adalah menjadi bualan semua pihak ketika ini, iaitu berkenaan dengan banjir, dan pastinya pasca banjir ini memerlukan bantuan-bantuan daripada pihak tertentu. Dan koperasi difahamkan tidak terlepas daripada menyantuni dan juga membantu mangsa banjir. Mungkin ada sedikit daripada Tuan Haji boleh kongsikan berkenaan dengan bantuan yang disalurkan koperasi itu sendiri. Ya, seperti mana yang di dalam Dewan Negara tadi kan. Memang kita di bawah Suruhanjaya Koperasi kita ni kita ada tabung kecemasan. Kita peruntukkan mana-mana koperasi yang terjejas akibat bencana alam, terbakar ke, banjir ke, kedai-kedai koperasi itu boleh mohon kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia lah bantuan kecemasan dipanggil kan. Dia tak ada 3 perkara je. Dia report polis, kecemasan apa ni, kerosakan berlaku, and then gambar bencana tu, and then apply melalui online dalam portal Suruhanjaya Koperasi Malaysia ada untuk bantuan apply dari situlah. InsyaAllah kita akan lihat, kita akan timbangkanlah peruntukan untuk bantu masa-masa banjir ni. Sekarang ni hebat dia berkatakan, saya yakin koperasi-koperasi kita yang kedai-kedai koperasi akan terjejas lah. Jadi insyaAllah SKM akan sediakan peruntukan jugalah untuk membantu kedai-kedai koperasi yang terjejas tu. Dan sebenarnya selain daripada itu, yang cantiknya koperasi ni pula, di kalangan mereka pun dah wujudkan kumpulan. Kita memudah saja, Suruhanjaya memudahkan je, tapi di kalangan mereka dah bersama-sama, itu gunanya WhatsApp ni lah, dah grupkan dan buat kumpulan, dan mereka pun telah masing-masing contribute segi barangan dan ringgit, dan dari kalangan mereka dilantik bendahari. Di kalangan gerakan koperasi itu dia sebenarnya selari semangat koperasi ini. Dia kerjasama antara koperasi, prihatin terhadap masyarakat, itu salah satu prinsip koperasi. Jadi di kalangan mereka tu dah berkumpul, jadi kita pun sediakan premis je lah, kita sediakan dewan kita untuk mereka letakkan barang, dan alhamdulillah hari ini pun dah diedarkan beberapa barangan kepada masa-masa banjir lah, ataupun kita edar kepada pihak yang berkenaan. Nanti di bawah gerakan koperasi itu sendiri, dan insyaAllah bantuan ini akan datanglah lagi di bawah gerakan koperasi. Ini yang kita katakan sebagai keluarga koperasi, perhatian masyarakat itu sendiri. Mungkin Tuan Haji di minit-minit terakhir ini way forward kepada semua yang koperasi ini untuk kita fahami dan juga memastikan harapan dan juga impian Tuan Haji untuk memastikan koperasi dalam tempoh yang akan datang ini lebih mantap, lebih efisien, takbir urus yang lebih cemerlang. Mungkin Tuan Haji way forwardnya untuk semua yang menonton hari ini. Untuk tuan perempuan Datuk menonton pada hari ini, yang pertamanya saya rasa yang apa kita akan buat ialah SKM ni akan menggalakkan lagi ramai orang tubuhkan koperasi. Kita insyaAllah kita sedang memudahkan cara untuk menubuhkan koperasi ini supaya kumpulan SASA, koperasi masjid, belia, wanita, peringkat komuniti ini tubuh koperasi untuk kemajuan bersama, faedah bersama. Dan dia, macam kata tadi, mereka juga adalah usahawan, koperasi juga sebenarnya adalah usahawan. Kita macam sama juga, kita buat marketing dan sebagainya, kita ada bookkeeping dan sebagainya. Jadi insyaAllah di SKM kita akan memudahkan penubuhan koperasi, dan yang keduanya kita akan bantu koperasi melalui program pemulihan. Alhamdulillah kerajaan di bawah pemulih dia bagi 20 juta, dan kita dah sekarang ni kita mana-mana koperasi yang memerlukan bantuan untuk upgrade kedai dan sebagainya kita bagi. Dan di bawah kita juga kita ada tabung modal pusingan, pinjaman mudah. Kalau 100,000 tu tanpa cagaran. 100,000. InsyaAllah kita akan cuba naikkan jugalah hak-hak pinjaman tu.
Jadi di sini pun insya-Allah akan membantu akan korporasi di negara ini. Insya-Allah akan datang bila adanya kefahaman yang jelas tentang konsep dan kita bekerjasama, gerakan korporasi kita akan lebih berjaya. Ya, Cik Hafiz. So, kesempatan ini saya sempat lagi. Saya nak ucap terima kasih banyak pada TM Cik Hafiz. Jangan seriklah jumpa SKM insya-Allah untuk kongsi pengalamannya. Baik, tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada Tuan Haji Zazili Harun, Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, bercakap berkenaan dengan keluarga koperasi perhatian terhadap masyarakat. Terima kasih Tuan Haji atas perkongsian, dan saya pasti koperasi ini dilihat dengan lebih cemerlang pada masa akan datang, dan kita doakan yang terbaik untuk semua. Dan kepada anda, sentiasa jaga diri dan juga sentiasa mengikuti perkembangan terkini cuaca dan juga perkembangan terkini banjir di Berita RTM, dan pastinya kepada anda jangan sebarkan berita palsu khususnya berkaitan dengan banjir dan juga apa juga cerita yang anda tidak pasti yang boleh mengganggu-gugat ketenteraman awam. Terima kasih kerana menonton Bicara Naratif pada malam ini. Teruskan bersama dengan Berita RTM, hanya sahih di Berita RTM. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam.